Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz Rifan bin Uthman, ditemani oleh Wardatu Akilah binti Muhammad Razilah, insya-Allah menjadi moderator untuk perbincangan forum pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari Rabu yang penuh ceria ini, pada tarikh 24 Jun 2020, insya-Allah kita akan membincangkan satu isu yang mana saya rasa isu ini telah menjadi isu besar kerana berkait dengan isu kemanusiaan. Memandangkan isu ini pernah menghiasi di kaca-kaca televisyen dan di dalam akhbar, iaitu isu pelarian Syria. Perbincangan pada hari ini kita lebih tertumpu ke arah tajuk kita yang telah ditetapkan, iaitu pelarian Syria. Apa kesudahannya? Dan saya yakin kita tidak mampu untuk menjawab di mana kesudahan mereka. Bagi membincangkan forum ini dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini yang saya rasa sangat sesuai untuk membincangkan tajuk ini pada hari ini. Saya memperkenalkan panel pertama kita, Encik Adam bin Bedu daripada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Syria Care di Malaysia. Seterusnya, wakil daripada United Nations Malaysia, Encik Muhammad Ashad Syakirin bin Azman. Dan panel terakhir kita adalah pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia UKM daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan bin Zulkifli. Okay, terima kasih kepada atas pembukaan kata dan memperkenalkan para panel. Di manakah pengakhiran pelarian Syria, kita akan membincangkan isu pelarian ini oleh para panel yang begitu hebat sekali. Saya ingin mengimbau kembali ke apa yang berlaku pada tahun 2011 di Syria. Konflik tercetus apabila Presiden Syria, Bashar al-Assad telah melancarkan serangan ke atas rakyatnya sendiri. Bayangkan bagaimana pemimpin di negara sendiri telah membunuh rakyatnya tanpa kemanusiaan. Menurut United Nations, pelarian sendiri bermaksud seseorang yang terpaksa melarikan diri dari negaranya kerana penganiayaan dan peperangan yang berlaku dalam negara mereka, sama ada ke atas bangsa dan agama. Sehingga tahun 2018 sahaja, seramai 6.7 juta orang pelarian Syria telah dicatatkan oleh United Nations. Okay, memandangkan isu pelarian ini sering menjadi topik perbincangan di Malaysia maupun di luar negara. Sebagai wakil daripada Syria Care, saya ingin bertanyakan soalan pertama kepada Tuan Adam. Apakah pendapat Tuan sendiri tentang isu pelarian yang berlaku sekarang ini? Okey, nah terima kasih kepada moderator-moderator kita yang segak lagi lawan-lawan . Pendapat saya terhadap isu pelarian yang berlaku sekarang ini, seperti yang kita tahu, isu yang hangat diperkatakan adalah di Syria. Konflik dalaman yang menyebabkan penduduk mereka berperang sesama sendiri. Maksudnya pergolakanlah di negara itu sendiri. Sehingga kan kerajaan Syria terpaksa menggunakan kereta kebal, menembak dan juga menggunakan senjata-senjata api yang lain untuk menembak bangunan untuk memaksa penunjuk perasaan ini berundur dan untuk memastikan keadaan sekeliling itu amanlah untuk seketika. Ini menunjukkan kepada kita isu ini sangat beratlah, sangat orang kata sangat membahayakan kepada penduduk-penduduk itu sendiri, sehingga kan mereka terpaksa keluar daripada negara mereka sendiri untuk mendapatkan perlindungan di negara lain. Selain itu, kita beralih kepada golongan Rohingya, masyarakat daripada negara Myanmar ni. Mereka ditindas dan diusir daripada kawasan mereka sendiri, sehingga kan mereka tidak mendapatkan hak asasi mereka sebagai penduduk yang menetap di kawasan tersebut. Mereka didera, mereka dijadikan kuli di kawasan-kawasan tentera dan mereka tidak dilayan sebaiknya. Sehingga kan mereka terpaksa melarikan diri ke negara-negara jiran seperti di Malaysia, Bangladesh. Itu merupakan antara isu lah yang
bagi pendapat saya terhadap isu pelarian yang berlaku sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Adan atas pencerahan dan perkongsian ilmu itu sebentar tadi. Saya akan meneruskan soalan yang kedua. Soalan ini saya akan tujukan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Ridwan bin Zulkifli. Pada pandangan doktor sendiri, negara manakah yang terlibat dalam penerimaan pelarian Syria dan menjaga hak asasi pelarian Syria tersebut? Silakan doktor. Okey, terima kasih kepada moderator Faiz. Baju hijau ya hari ni. Okey. Saya cuba menjawab soalan daripada itu ya. Seperti yang kita tahu, banyak negara yang cuba sedaya upaya membantu pelarian Syria ini ya. Dan kita sedia maklum yang pelarian Syria ini telah kira-kira merata dunia ya untuk mencari perlindungan dan untuk meneruskan hidup selepas negara mereka berlaku pergolakan. Seperti yang kita tahu, terdapat 50 negara yang sudi menerima pelarian Syria ini, seperti yang dikatakan oleh berita harian. Dan ini juga termasuk dengan negara Amerika Syarikat sendiri yang menerima pelarian Syria ini ketika itu presidennya adalah Barack Obama. Dan selepas kejatuhan Barack Obama ini, sedikit kemelut yang berlaku selepas Donald Trump menjadi presiden Amerika Syarikat. Dan jika kita dapat lihat, Donald Trump ini sebelum menjadi presiden, beliau telah mengatakan bahawa dia akan mengusir pelarian Syria ini dan menghantar pulang ke negara kembali setelah apabila dia memenangi atau menjadi presiden Amerika Syarikat ini. Dan kata-kata beliau itu mendapat sokongan oleh rakyat kerana terpengaruh dengan propaganda yang mengatakan pelarian Syria ini adalah pengganas ataupun pengganas Islam. Okey, kita balik pada kebajikan. Kebajikan, saya tengok misi untuk memberi kebajikan kepada pelarian Syria ini banyak, dan antara yang kita boleh sentuh adalah misi, banyakkan adalah misi musim sejuk yang memberi selimut tebal kepada penduduk pelarian Syria yang berada di Turki, di Lubnan untuk meneruskan hidup dan menangani musim sejuk ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, penjelasan yang sangat jelas dan menarik. Terima kasih doktor. Kita sendiri tahu krisis kebanjiran pelarian Syria ini telah berlaku ke atas banyak negara. Tentunya meninggalkan kesan kepada negara itu sendiri. Sama ada kesan positif atau kesan negatif. Mohon pencerahan daripada Tuan Arsyad Syakirin, apakah kesan terhadap negara yang menerima pelarian Syria ini? Silakan. Okey, dapat kita perhatikan pada ketika ini negara-negara yang menerima pelarian Syria ini mempunyai dua kesan yang umum, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Okey, untuk kesan positif, negara penerima pelarian Syria ini dapat memenuhi hak kemanusiaan dan dengan membantu pelarian-pelarian Syria ini untuk ditempatkan di dalam negara mereka. Ini menunjukkan sikap kemanusiaan yang tinggi. Negara-negara terlibat untuk membantu memenuhi hak kemanusiaan pelarian Syria ini untuk terus hidup. Okey. Yang kedua adalah meningkatkan ekonomi negara terlibat, di mana negara terlibat yang menerima pelarian Syria ini akan memberi peluang pekerjaan kepada pelarian-pelarian Syria ini. Apabila pelarian Syria ini mendapat pekerjaan, mereka akan menyumbangkan ekonomi dan meningkatkan
keluaran dalam negara kasar, negara terlibat, KDNK secara mendadak sebab kita dapat lihat pelarian Syria ini pergi ke sebuah negara itu bukan dalam kuantiti yang kecil tapi adalah dalam kuantiti yang besar. Di mana apabila ramai pelarian Syria ini mendapat peluang pekerjaan dan bekerja di negara terlibat, mereka akan menyumbangkan ekonomi terhadap negara tersebut. Ini akan meningkatkan pembangunan dalam negara tersebut. Contohnya seperti yang berlaku di Turki, di mana pekerja-pekerja yang terdapat banyak di restoran terdiri daripada pelarian Syria. Manakala di Jerman, kita dapat lihat pelarian Syria ini diberikan peluang pekerjaan dalam sektor perkilangan, di mana Jerman mempunyai teknologi yang tinggi. Penduduk tempatan bertukar-tukar pekerjaan di mana dia apabila teknologi semakin meningkat, penduduk tempatan ini mencari peluang pekerjaan yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti buruh kasar dalam sektor perkilangan ini diberikan peluang kepada pelarian Syria ini. Okey, untuk kesan negatif pula kita dapat lihat di mana wujud peluang wujud persaingan peluang pekerjaan di mana penduduk tempatan dan juga pelarian Syria ini akan merebut peluang untuk bekerja dalam sebuah negara. Okey, kat sini kita dapat lihat apabila terdapat golongan-golongan yang memilih pekerjaan dan pekerjaan yang kosong itu akan diisi oleh pelarian Syria. Tetapi penduduk tempatan itu sendiri tidak mempunyai pekerjaan untuk menyara kehidupan mereka. Jadi kat situ akan wujud persaingan peluang pekerjaan. Okey, bagi kesan negatif yang saya dapat lihat, yang kedua ialah kos penyediaan kem pelarian. Di mana negara-negara yang terlibat dengan penerimaan pelarian Syria ini pastinya kos penyediaan kem pelarian mereka meningkat. Di mana kalau kita tengok di negara Arab Teluk, penyediaan kem pelarian adalah bersikap dhaif, di mana tidak memenuhi syarat kem pelarian untuk kem pelarian ini menetap dan tinggal dengan keadaan yang agak selesa. Jadi kat situ kita dapat lihat kos penyediaan kem pelarian itu tinggi. Jadi negara-negara macam seperti Jordan tidak mampu untuk menampung pelarian yang ramai. Jadi mereka terpaksa membuat kem pelarian ala kadar di mana hanya menyediakan tempat satu kawasan untuk pertempatan pelarian Syria itu tapi tidak mampu untuk menyediakan barang-barang keperluan untuk keselesaan hidup pelarian ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Arsyad Syakirin atas penjelasan yang begitu mantap sekali diberikan itu sebentar tadi. Okey, seterusnya saya akan bertanyakan soalan ini kepada Profesor Madya Dr. Ridwan. Apakah harapan doktor sendiri tentang isu pelarian Syria yang berlaku sekarang ini? Adakah ia telah mencapai titik kesudahan atau sebaliknya? Silakan doktor. Okey, terima kasih Murtad Faiz. Okey, harapan saya mengenai pelarian Syria ini semestinya untuk melihat krisis negara Syria ini akan berakhir dengan secepat yang mungkin, supaya pelarian-pelarian Syria ini yang telah tersebar ke seluruh pelosok dunia ini dapat kembali ke negara asal mereka dan hidup bersama-sama dengan rakyat dalam satu negara. Okey. Seterusnya saya berharap PBB perlu lebih efektif dalam menangani masalah atau krisis pelarian dan isu pergolakan di negara Syria ini. Dengan adanya langkah-langkah yang efektif, mungkin
isu ini akan dapat diatasi dengan segera. Seterusnya saya mendapat bahawa Tubuhan Negara Islam atau OIC juga perlu lebih fleksibel dalam yang berkaitan dengan pelarian Syria ini. Mungkin perlu memberi kelonggaran atau sebaliknya demi menjaga hak asasi manusia dan pelarian-pelarian Syria ini. Seterusnya, saya rasa jika seluruh dunia mengambil serius tentang isu ini, tetapi negara Syria itu sendiri tidak mengambil serius atau mencari jalan penyelesaian yang lebih, orang kata, lebih efektif atau sesuai, saya rasa semua langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara ini akan menemui jalan yang buntu kerana negara itu sendiri tidak mengambil serius mengenai isu pergolakan yang berlaku ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Doktor, sungguh beritul-itul sekali pemikiran dan jawapan yang diberikan oleh Dr. Ridwan. Okey, pada pandangan Tuan Arsyad sendiri pula, kenapa pelarian-pelarian Syria yang berada di negara-negara Arab seperti di Turki dan di Jordan, mereka berpindah ke negara-negara Eropah? Persoalan ini timbul, kenapa mereka memilih Eropah? Terima kasih. Silakan Tuan. Okey, terima kasih saudari moderator Dato' Aqilah. Okey, untuk menjawab soalan pendapat atau pandangan ini, saya dapat beri 3 faktor kenapa pelarian-pelarian Syria ini berpindah ataupun memilih negara-negara Kesatuan Eropah berbanding dengan negara Arab Teluk itu sendiri. Okey, bagi pendapat saya yang saya dapat lihat adalah disebabkan oleh faktor visa. Okey, pemerolehan visa di negara Arab Teluk itu sendiri adalah susah, di mana pelarian Syria terpaksa membayar dengan jumlah wang yang besar untuk memperolehi visa kemasukan ke dalam negara-negara Arab Teluk. Apabila pelarian Syria itu mempunyai jumlah ahli keluarga yang besar, ianya pasti akan membebankan pelarian Syria itu sendiri untuk membayar pemerolehan visa untuk ahli keluarganya. Seterusnya adalah hubungan diplomatik, di mana negara seperti Jordan, Lebanon dan juga Turki ini merupakan negara Arab Teluk yang mempunyai hubungan diplomatik yang kuat dengan pemimpin Syria itu sendiri, iaitu Bashar al-Assad, di mana negara-negara Arab Teluk ini terpaksa membuat syarat yang ketat bagi menjaga hubungan diplomatik mereka dengan pemimpin negara Syria. Okey, seterusnya adalah kem yang daif. Kita dapat lihat di mana negara-negara Arab Teluk ini kebanyakannya adalah merupakan negara membangun yang tidak mempunyai ekonomi yang kukuh dan stabil. Jadi penyediaan kem pelarian ini adalah terhad, dan jika ada pun pelarian kem pelarian ini adalah bersifat daif, di mana hanya menyediakan tapak untuk kem pelarian ini tinggal, tapi tidak menyediakan hak asasi yang lain seperti pakaian, makanan yang mencukupi, kerana negara-negara Arab Teluk ini hanya mampu memberikan sebanyak lebih kurang RM122 sebulan untuk pelarian-pelarian Syria ini menampung kehidupan mereka dari segi makanan dan minuman. Jumlah RM122 sebulan ini amatlah kecil jika mempunyai bilangan ahli keluarga yang besar. Ianya pasti tidak mencukupi untuk menampung semua pembelanjaan makanan dan minuman untuk keluarga mereka. Jadi pelarian Syria ini terpaksa mencari inisiatif, mencari jalan lain untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka, dan mereka memilih negara-negara Kesatuan Eropah seperti Jerman, Perancis dan juga
Itali sebagai hala tuju mereka, sebagai destinasi mereka untuk mereka mendapatkan hak suaka politik dan perlindungan kemanusiaan agar kehidupan mereka lebih terjaga. Di mana kita dapat lihat juga kalau di negara-negara seperti Turki, Lebanon dan Jordan ini, mereka hanya memberikan tempat untuk tinggal. Tetapi dari segi pendidikan mereka tidak menyediakan. Jadi pelarian-pelarian Syria ini memilih negara Kesatuan Eropah untuk mereka menetap, untuk mereka tinggal, kerana negara-negara ini turut memberikan peluang pembelajaran kepada anak-anak mereka. Kita tahu bahawa pendidikan merupakan akar tunjang kepada sesebuah negara ataupun untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Dan oleh sebab itu pelarian-pelarian Syria ini memilih negara Kesatuan Eropah. Selain itu, kenapa mereka memilih negara Kesatuan Eropah ini adalah disebabkan dasar keterbukaan negara Kesatuan Eropah ini menerima pelarian-pelarian Syria ini. Seperti kita dapat lihat, Jerman yang menyediakan 350,000 kem pelarian hanya untuk pelarian Syria yang datang ke negara mereka. Rakyat mereka juga mengalu-alukan kedatangan pelarian Syria dengan baik, dengan menyediakan bantuan kemanusiaan, bantuan hak asasi seperti penyediaan pakaian kepada pelarian Syria yang datang ke negara mereka. Itu saja. Okay, terima kasih atas pandangan Tuan berikan itu sebentar tadi. Maka jelaslah mengapa pelarian Syria ini memilih negara Eropah sebagai destinasi untuk mereka mendapat perlindungan. Seterusnya, soalan yang terakhir untuk perbincangan forum pada hari ini, saya akan tujukan kepada Tuan Adam. Pada pendapat Tuan, apakah peranan Malaysia sebagai negara Islam dalam membantu menyelesaikan isu pelarian Syria? Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator yang mengajukan soalan. Pada pendapat saya, antara peranan Malaysia sebagai negara Islam dalam membantu menyelesaikan isu pelarian Syria ini adalah dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang ke-70 di New York pada tahun 2015, Kerajaan Malaysia sendiri mengumumkan Malaysia akan membuka pintu kepada 3,000 pelarian Syria dalam tempoh 3 tahun akan datang bagi membantu meringankan krisis pelarian ini. Ini menunjukkan kepada kita Malaysia merupakan negara yang komited dalam menyelesaikan isu pelarian ini. Selain itu, penglibatan NGO juga tidak kurang hebatnya dalam usaha menyelesaikan isu ini. Kita dapat lihat Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia yang dikenali sebagai MAPIM. NGO ini merupakan salah satu NGO yang aktif dalam misi kesukarelawanan di Syria. Agensi ini membantu dalam mengenal pasti golongan yang berisiko yang perlu mendapatkan perlindungan di negara kita. Contohnya seperti kanak-kanak dan juga golongan wanita. Di samping itu, ini bagi mengelakkan daripada kemasukan elemen-elemen pengganas dan juga ajaran Syiah ke Malaysia. Kerana faktor-faktor ini akan menyebabkan negara kita menemui kemulut yang tidak baiklah. Seterusnya, MAPIM juga berusaha untuk membina kem pelarian Syria di Turki yang dipanggil Malaysia Ummah City dengan adanya kemudahan sekolah. Dengan itu, kanak-kanak di Syria tidak terpinggir dan tidak tercicir dalam segi pendidikan, dalam aspek akademik. Di samping itu, MAPIM juga membantu golongan dewasa yang boleh bekerja dengan menawarkan pelbagai program. Daripada sini kita dapat lihat Malaysia menawarkan program ini untuk memberikan orang dewasa daripada Syria ini untuk mendapatkan pekerjaan.
Secara tidak langsung mereka mempunyai pekerjaan dan juga pendapatan lah untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Apabila mereka bersedia untuk pulang ke negara mereka, mereka akan berkongsi ilmu yang mereka dapat daripada negara kita untuk ke sana dalam usaha membangunkan ekonomi mereka semula. Sebagai contoh yang kita dapat lihat, Malaysia juga pernah melakukan usaha yang ini terhadap rakyat Bosnia ketika negara tersebut mengalami konflik peperangan. Hasilnya, rakyat Bosnia ini menjadi ejen penggerak utama kepada proses pembangunan semula negara tersebut. Jadi ini akan secara tidak langsung akan memberikan impak lah yang baik kepada negara tersebut selepas daripada peristiwa bergolak ataupun peristiwa peperangan. Setelah melalui kempen musim sejuk. Kempen musim sejuk ini diusahakan oleh Syiriake. Syiriake ini merupakan salah satu NGO lah yang terdapat di Malaysia. Kempen ini untuk membantu masyarakat di sana dalam menghadapi musim sejuk. Sebab apa? Jika mereka tidak dibantu dari segi keperluan untuk menghadapi musim sejuk, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan kehilangan banyak nyawa lah. Sebab cuaca sejuk di sana sangat berisiko lah untuk kehilangan nyawa. Usaha pihak Syiriake ini membekalkan gas pemanas dan juga bekalan makanan, bekalan selimut dan pelbagai lagi keperluan untuk membolehkan mereka meneruskan hidup dalam menghadapi musim sejuk. Setakat itu sajalah saya punya pendapat terhadap Malaysia sebagai negara Islam dalam membantu menyelesaikan isu pelarian Syria ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Nampaknya Malaysia begitu komited dan menunjukkan sifat berperi kemanusiaan dalam membantu pelarian Syria ini. Terima kasih kepada semua panel kita hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam membincangkan dan mendapatkan sedikit ilmu berkaitan dengan isu pelarian Syria yang melanda dunia pada hari ini. Secara keseluruhannya, isu pelarian Syria masih belum mencapai kesudahannya apabila pihak kerajaan daripada negara sendiri itu sendiri masih belum ada tindakan yang sewajarnya bagi membendung isu pergolakan yang melanda kepada rakyat Syria pada hari ini. Dengan perkongsi ilmu yang diberikan oleh para panel kita yang sangat hebat dan begitu bijak pada hari ini, saya harap negara kita dapat mengambil iktibar atas apa yang berlaku kepada saudara kita di sana supaya negara kita tidak timbul masalah sedemikian rupa. Saya juga berharap agar kita dapat mendoakan saudara kita di sana, insya-Allah. Ingatlah janji Nabi Muhammad SAW, bila mana kita membantu sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di sana, insya-Allah Allah akan membantu kita di dunia dan juga di akhirat. Sampai di sini sahaja pertemuan dan perbincangan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Freedom for Syria. And with Syria. Humanities to Syria. Pray for Syria. I love Syria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyad Syakirin bin Azman selaku Ketua Kumpulan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli kumpulan saya yang komited memberikan sumbangan demi menjayakan forum online ini. Terima kasih kepada saudari Wadatul Akilah, saudara Faiz Irfan, Adam dan juga Ridwan yang telah banyak menyumbang dalam menjayakan forum online ini. Tidak lupa juga kepada profesor kami iaitu Profesor Madya Dr. Yazid bin Saleh yang telah banyak memberi dorongan dan kata-kata dalam menjayakan forum online ini. Saya berharap ilmu yang dikongsikan dalam forum online ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang mendengar dan melihatnya. Semoga ilmu yang diberikan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan kita dapat
menggunakan ilmu yang telah diberikan ini ke jalan yang benar. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. I love Syria. Yeay. Hello Syria, yeah. Hooray for Syria. Mantul, Dah. mantul. Dah. Bye. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.